Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita kekuatan dan memberikan kita keupayaan untuk bersama-sama dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak kira sama ada di masjid ini ataupun di seluruh masjid negeri Terengganu ini, masjid dan surau, ataupun yang bersama-sama untuk mencari kebaikan, mendengar kuliah-kuliah agama di seluruh masjid. Alhamdulillah kerana Allah Ta'ala menjadikan kita di antara orang-orang yang mendapat, dikatakan riyadhan min riyadil jannah, taman-taman syurga. Orang yang dapat iltizam sembahyang berjamaah dan bersama mengikut majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah untuk kebaikan dirinya sendiri, insya-Allah. Dan alhamdulillah, walaupun kita dalam suasana cuaca musim terkejuh, tapi alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala bagi cuaca yang begitu baik, insya-Allah. Muslimin muslimah rahimakumullah, kita teruskan lagi pengajaran ataupun pengajian ataupun tazkirah kita, perkongsian kita berkenaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seperti mana kita tahu, hadis Rasulullah ni bukan terbit daripada hawa nafsu, tapi ia daripada wahyu. Orang tak boleh petikai hadis Rasulullah daripada dulu, kini dan selamanya. Orang yang kata hadis Rasulullah tak boleh pakai, orang tu yang tak boleh pakai. Orang tu tak boleh pakai. Kerana hadis Rasulullah adalah dalil yang diijma'kan oleh semua ulama' muslimin, orang Islam dulu dan sehingga sekarang. Ia mesti dipakai, kalau tidak sesatlah dia. Bahkan dia tak boleh dibantah pun. Ada seorang sahabat tu bantah Rasulullah bagi tahu bahawa selepas tidur elok kita nak ambil sembahyang tu wajib basuh tangan. Dia kata, buat apa kita basuh tangan Rasulullah? Kita tidur dalam keadaan bersih, dalam keadaan wudu, tangan kita tak capai apa-apa Rasulullah, tak payah basuh tangan. Dia pun tidur malam tu, keesokan harinya dia bangun dalam keadaan tangan dia masuk lubang punggung dia. Allah Ta'ala nak khabar bahawa Nabi Muhammad khabar ni betul. Maknanya masa tidur tu kita hilang akal dah, tak ada akal. Tangan tu capai mana, wallahu alam, eloknya lah basuh tangan. Itu hebatnya Rasulullah. Yang sabdanya ataupun hadisnya kita kena pakai selagi mana kita mampu, insya-Allah. Hadis yang saya nak bawa minggu ini juga berkenaan manusia. Kita cerita bab manusia lah, sebab manusia ni adalah tempat taklif tu diturunkan. Allah Ta'ala tak turunkan pada binatang. Binatang tak payah semayang, hatta binatang tak payah makan benda-benda halal pun. Saya pelik juga, ada iklan kucing tu, makanan kucing yang halal. Kucing tak kira lah makan halal ke tak halal ke, ada kucing dia makan lipah, dia makan cicak, dia makan tikus. Khitab taklif ini bukan kepada binatang, kepada manusia. Sebab tu kita cerita bab manusia. Minggu lepas kita cerita tentang hadis manusia ni umpama logam, bahan galian.
ada kelebihan masing-masing. Hak besi cara besi, hak emas cara emas, hak alur cara alur, hak uranium cara uranium, ada lebih masing-masing. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang terbaik dalam keadaan bukan Islam juga menjadi orang terbaik di kalangan. Bila masuk Islam tu, bakat kelebihan dia tu, dia menjadi orang terbaik juga. Macam Khalid Al-Walid, Omar dan sebagainya. Tapi orang-orang yang terbaik ini, kita semua ada kelebihan masing-masing. Tapi orang yang terbaik, orang yang banyak kelebihan ni, kalau duduk di saf yang bukan Islam, rugilah orang Islam. Ya, boleh macam Khalid Al-Walid kan, ada di saf jahiliyah menentang umat Islam sehingga menewaskan Rasulullah dalam perang Uhud. Sebab tu kita kena ada satu sikap, satu tanggungjawab lain, iaitu untuk menyeru orang kepada Islam, supaya orang semua menganut agama Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu minggu lepas. Minggu ni saya nak cerita satu hadis, bukan satu hadis, satu khutbah Rasulullah. Hadis lah juga. Sebab hadis ni segala apa yang dikata, dibuat dan diikrarkan oleh Rasulullah. Khutbah ni panjang, saya ambil separuh je lah. Memang kalau khutbah panjang lah kalau kita nak tulis. Jadi separuh je saya ambilnya. Dalam riwayat Sa'id Al-Khudri mengatakan bahawa Rasulullah selepas solat asar, khutbah ni bukan lepas Jumaat saja. Lepas Jumaat tu khutbah yang berbentuk ibadat, yang diibadatkan. Khutbah ni mana pidato. Rasulullah dia ada masa dia 23 tahun je selepas jadi rasul tu. Jadi nak mengajar umat dia ni, dia kena mengambil peluang-peluang. Masa-masa yang terluang dia ajar umat dia. Satu ketika selepas solat asar, Rasulullah bangun dan memberikan pidato dia, memberikan khutbah dia. Khutbahnya panjang, saya baca dalam bahasa Melayu je lah. Permulaannya dia kata amma ba'd. Ada pun selepas itu. Kalau kita semuanya ada pun selepas itu. Fa inna dunya hadiratun hulwah. Saya baca matan depan dia. Sesungguhnya dunia adalah segar, menghijau dan manis. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melantik kamu sebagai penguasa dunia itu. Maka lihatlah apa yang kamu buat. Yang pertama, maka takutlah kamu akan dunia. Bukan takut, berwaspadalah kamu akan dunia, dan berwaspadalah kamu kepada perempuan. Jantina lah, kalau lelaki pada perempuan, perempuan pada lelaki. Kerana awal fitnah dalam Banu Israel, awal fitnah yang menyebabkan kejatuhan Banu Israel yang dulunya sebaik-baik umat jadi sejahat-jahat umat adalah kerana fitnah perempuan. Dua. Yang ketiga dia kata, ketahuilah bahawa anak-anak Adam dicipta atas beberapa keadaan. Ada di antara mereka yang dilahirkan sebagai orang mukmin, hidup sebagai orang mukmin, dan mati sebagai orang mukmin. Yang pertama. Ada di antara mereka juga yang dilahirkan kafir, hidup sebagai orang yang bukan Islam, dan mati sebagai orang yang bukan Islam juga. Itu nombor dua. Kita harap kita nombor satu lah. Lahir mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, mati dalam keadaan mukmin. Dan yang ketiganya, ada mereka yang dilahirkan mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, tapi mati dalam keadaan kafir. Waliyazubillah. Dan di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan bukan Islam, hidup dalam keadaan bukan Islam, tapi mati dalam keadaan mukmin. Nak mati dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tak pernah sembahyang. Bila beriman saja dah cukup untuk dia.
Itu pesanan keempat. Rasulullah berkhutbah lagi mengatakan bahawa ketahuilah bahawa marah itu adalah satu bara api yang dihidupkan dalam perut anak Adam. Marah itu adalah bara api yang diletakkan dalam diri anak Adam. Tidakkah kamu melihat merah matanya, telinganya, dan timbul aurat-auratnya bila marah? Jadi apabila seorang daripada kamu marah, maka bumi dan bumi. Rasulullah kata, bila orang itu marah, fal ardul ardu, bumi itu bumi. Maksud Rasulullah kata bumi itu bumi. Ketahuilah bahawa sebaik-baik lelaki adalah orang yang lambat marahnya dan cepat redanya. Cepat boleh dipujuklah. Dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang cepat marahnya dan lambat redanya. Terbalik tadi. Tak kira orang Islam ke bukan Islam, ni jenis manusia. Hak baik, lambat marah, cepat reda. Hak jahat, cepat marah, lambat reda. Okey. Kemudian pesanan yang kelimanya, ketahuilah bahawa setiap yang khianat itu akan diberikan bendera khianat pada hari kiamat. Orang yang khianat amanah diberikan bendera, aku pengkhianat amanah. Bendera macam mana, wallahu alam. Biqadri ghadghatihi, secemuk mana ataupun sejumlah mana khianat dia. Banyak khianat, banyaklah dia. Bendera tu. Ketahuilah bahawa seburuk-buruk khianat adalah khianat dalam masalah umum, dalam masalah manusia umum. Kemudian Rasulullah meneruskan lagi bahawa ketahuilah bahawa janganlah seorang itu menahan berkata benar kerana takutkan orang lain, kalau diketahui itu kebenaran. Dan ketahuilah sebaik-baik jihad adalah teguran yang betul di depan pemerintah yang zalim. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhirnya dikata, ketahuilah umpama sisa-sisa hidup kamu di dunia ini seperti sisa-sisa waktu ini dalam hari kamu. Rasulullah berkhutbah pada waktu asar. Ketahuilah bahawa sisa-sisa dunia ini masih terbaki dunia ini sehingga hari kiamat, seumpama sisa hari ni dah asar ni bila nak sampai maghrib. Satu waktu lagi. Hadis riwayat Tirmizi dan sanadnya sahih dalam Sahih At-Tirmizi. Muslimah rahimakumullah. Itu pesanan khutbah Rasulullah. 7. Sebut situ 7. Orang yang baik ialah orang yang dia ukur diri dia. Aku ada tak dalam 7 ni? Bukan kata kau orang tu ada, orang ni ada. Ni bila sebut marah, si A marah. Bila sebut khianat, Z tu khianat. Dok. Aku ni ada dok. Kalau ada, waliyazubillah, koreksi diri, betulkan diri, berubah. Selama mana tak masuk waktu garik lagi. Asal dah ni tak masuk waktu garik. Tak kira lah orang tu umur 70 ke, 40 ke, 10 ke, usia tu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok pesanan yang pertama. Pesanan pertama, Rasulullah mengatakan bahawa ketahuilah bahawa dunia itu segar, menghijau dan manis. Khadirah, hijau, hulwah, manis. Maksud dunia tu apa? Dunia ni ke? Sebiji ni, gelap ni. Dia bukan maksud tu. Maksudnya
apa-apa kesenangan di atas dunia ni. Kesenangan harta, pangkat, keselesaan, perkahwinan, anak-anak, semua senang-senang kerja. Dapat apa semua, apa yang indahnya dunia. Semua tu adalah segar dalam hati dan manis bila boleh sedap. Dalam Al-Quran disebut perkataan dunia disebut al-ajilah, perkara yang segera. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Bahkan tidak, kamu sebenarnya suka benda segera. Ajilah ni benda segera, hak selalu. Wa tadharuna al-akhirah, kamu tinggal yang di alam akhirat. Jadi hak segera ni yang ada di dunia lah. Senang dunia, nak relax cepat, nak kaya cepat, nak senang cepat, nak ikat dah senang di hari akhirat kelak. Itu perangai manusia. Juga dikatakan oleh Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am, sehingga akhir. Dihiaskan kepada manusia ini syahwat, kepada perempuan, emas, perak, taman, hartanah, kuda-kuda. Dulu kuda-kuda, sekarang ni kereta-kereta. Khailil musawwamah, kuda yang dipacu. Sekarang ni nak Mercedes, nak Ferrari, nak Porsche, nak Lamborghini. Okay. Itu dihiaskan kepada manusia. Manisnya perkara itu. Itu perkara biasa, perkara fitrah. Dunia ni manis. Rasulullah tak blame lagi, tak kutuk lagi dunia. Manis, benda tu benda sedap. Dapat segera, sedap. Tapi jangan perkara ini melupakan yang sebenarnya itu. Kemudian dikata Allah Ta'ala mewariskan kamu, menjadikan kamu penguasa dunia ini. Maknanya segala kesenangan ini dia tangan kamu. Kamu yang kontrolnya, jangan dia kontrol kamu. Kalau semua kesenangan ini yang kontrol kita, kita akan hanyut. Yang dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat orang yang mempertuhankan hawa nafsu, yang menjadikan kesenangan ini sebagai Tuhan dia. Jadi tak ingat ada pesanan Allah, pesanan Rasulullah, tapi dia menjadikan dunia, kesenangan dunia sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Rasulullah bagi pesan, kamu yang akan kontrol dunia ini, kesenangan dunia ini. Kalau kau tak kontrol dunia pun, kontrol kesenangan ini, kamu kontrol. Fanadhirun bima ta'malun. Tapi Rasulullah kata, Rasulullah dah bagi gambaran, Rasulullah bagi tegasan, dan Rasulullah bagi amaran. Fanadhirum bima ta'malun, maka akan dilihat, Allah Ta'ala akan lihat apa yang kamu buat. Siapa yang lihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Buatlah apa saja, Allah Ta'ala akan lihat amalan kamu. Wa rasuluhu, rasul-rasulnya yang melihat. Wal mu'minun, orang-orang beriman akan lihat. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian lepas fatrah kamu hidup ni, kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Ta'ala akan beritahu apa yang sebenarnya kamu buat. Allah Ta'ala khabar pula membuat benda. Jadi sebelum Allah Ta'ala khabar tu, baik kita perbaiki diri, supaya apa yang Allah Ta'ala tunjuk yang kita buat itu benda-benda baik belaka. Itu yang pertama, muslimin muslimat sekalian. Jadi setiap kita ada
qadar yang ditentukan Allah Ta'ala kesenangan dunia. Jadi kita kontrol dengan iman. Orang boleh cemok tu dia kena kontrol. Barulah dinamakan bersyukur. Orang boleh banyak, dikontrol banyaknya tu. Jadi fanadhirum bima ta'malu. Itu yang pertama. Di antara sabda Rasulullah juga yang menceritakan bab ini ialah yang berkaitan dengan pesanan kedua. Pesanan kedua Rasulullah kata apa? Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa. Waspadalah dunia, waspadalah dengan helah atau fitnah perempuan, kerana seawal-awal punca kejatuhan Bani Israel adalah kerana perempuan. Sebab apa Rasulullah terang dalam hadisnya, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah hiasan yang hebat, dan sebaik-baik hiasan adalah perempuan yang baik. Jadi kalau dapat isteri yang baik, itu adalah sebaik-baik perhiasan dunia, yang menjadi teman kita sehingga mati. Dia menjadi pembantu kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perhiasan yang paling hebat. Tapi bila perempuan ini tidak soleh, dia menjadi perhiasan yang amat bahaya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah kata seawal-awal punca kejatuhan ummah Banu Israel adalah kerana perempuan, kerana hawa nafsu yang tidak dijaga. Bila kita melepaskan nafsu syahwat kepada orang yang tidak diingini, itulah punca awal kejatuhan Banu Israel dan kejatuhan mana-mana umat. Hatta kalau umat Islam, umat Melayu ni melakukan perkara yang sama, melepaskan, membiarkan segala gejala zina, gejala seks ini berleluasa, itulah punca kejatuhannya. Kerana perempuan dan lelaki, silang jantina ini kita kena pelihara. Sebab itulah Rasulullah kata, Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina, jangan dekat pun. Bukan jangan buat, jangan dekat. Jadi muslimin-muslimah rahimakumullah, bila dapat perempuan, Rasulullah tak kata perempuan tu comel, kita comel. Baik, kalau dapat baik, alhamdulillah, taribat yadak. Satu hadis. Untunglah kamu. Hadis bab nikah ni. Perempuan dinikahi kerana 4 perkara. Harta, rupa, pangkat dan agama. Siapa yang boleh agama, taribat yadak. Beruntung, amat beruntung sekali. Khairu mata'id dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi yang boleh perempuan yang tidak baik, bukan semestinya uduh, bukan semestinya tak cantik. Tapi perempuan cantik macam mana pun, kalau perangai tak baik, itulah penyebab kita ni binasa dunia dan akhirat. Jadi tu dikata awasilah. Satu benda bab dunia yang tadi kita kontrol tadi, kesenangan-kesenangan yang Allah Ta'ala bagi, yang segera Allah Ta'ala bagi di dunia ini, kita kontrol. Juga jaga-jagalah dengan fitnah perempuan. Kalau perempuan, jaga-jagalah dengan fitnah daripada lelaki. Kerana syahwat ini sentiasa dimainkan, dia alu-alukan, digendang-gendangkan oleh syaitan. Kita ambil daripada hadis Rasulullah, tidak boleh berdua antara lelaki dan perempuan kecuali ketiganya syaitan. Syaitan ada bisik. Syaitan akan sentiasa, bila lelaki dengan perempuan, syaitan akan sentiasa memainkan peranannya, petik gitarnya, main pianonya, supaya lekat antara kedua orang ni. Lekat dengan cara yang haram lah. Itu yang kedua.
Muslimin muslimat rahimakumullah, perkara ketiganya Rasulullah menceritakan tentang 4 jenis manusia. Semua manusia ni dibahagikan kepada 4 bahagian. 2 bahagian yang akan berjaya, 2 bahagian yang tak berjaya. Yang tak berjaya ni tak boleh kata Allah Ta'ala tak adil, sebab Allah Ta'ala bagi peluang. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala bagi petunjuk, bersyukur ke atau kufur. Orang Islam, orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, Allah Ta'ala bagi peluang. Memanglah Islam ni bila dilahirkan, dikata dilahirkan dia dalam keadaan fitrah. Dahlah Islam dilahirkan dalam keadaan fitrah, dibimbing oleh ayah mak yang Islam. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi pilihan pada dia. Imma syakiran wa imma kafura. Kita tak, manusia tak ada kuasa nak halang. Kalau manusia kuasa nak halang, tentunya Rasulullah berkuasa menghalang Abu Talib daripada kufur. Kalau manusia mampu menghalang hidayah ini ataupun kesesatan ini, tentunya anak-anak Nabi Nuh, Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isterinya sendiri, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Allah Ta'ala kata daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a. Allah Ta'ala bagi kiasan, bagi misalan, bandingan orang-orang yang kafir ini umpamanya isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berada di bawah 2 orang Nabi yang soleh, tapi mereka mengkhianati Nabi ini. Maka Nabi ini tak beri apa-apa kelebihan pada mereka, dan dikatakan kepada mereka, masuklah neraka bersama-sama orang yang masuk. Tapi Allah Ta'ala balah pula, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah Ta'ala bagi bandingan orang yang beriman pula adalah isteri Fir'aun, di bawah Fir'aun. Fir'aun yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun yang mengatakan aku mampu menghidup dan mematikan, aku mampu menghentikan perjalanan sungai Nil ni. Tapi isteri dia Asiyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Musa. Sebab tu Raihan kata iman tak dapat dijual beli. Iman bukan warisan. Okey. Hidayah Allah Taala bagi pilihan. Setiap orang dibagi pilihan. Ada kalanya walaupun orang kafir, Allah Taala bagi pilihan pada dia. Di samping Allah Ta'ala wajibkan orang Islam ni sampaikan Islam ni pada orang-orang yang bukan Islam, supaya tidak ada lagi hujah bila berhadapan dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada lagi hujah. Dia kata, ya Allah, aku tak tahu, orang tak khabar aku. Tak ada begitu. Jadi 4 bahagian manusia ni Allah Ta'ala awalnya ditakdirkan dia hidup dalam keadaan beriman ke, dia hidup dalam keadaan kafir, dilahirkan. Tapi lepas tu Allah Ta'ala bagi pilihan kepada dia. Ada yang ambil jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4. Okey, kita tengok jenis-jenis manusia. Yang pertama dia kata orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Istiqamah dia. Mana bila lahir saja dia diberikan diazankan di telinganya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati saja dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buka katuk Islam. Itu berjaya dah. Apatah lagi dalam keadaan tu dia daripada awal sehingga akhir dalam remajanya tak pernah melakukan perkara-perkara yang merosakkan iman.
hidup dalam keadaan beriman macam kita insya-Allah, dan mati dalam keadaan beriman juga macam kita insya-Allah. Husnul khatimah, sebaik-baik penghabisan. Itu yang pertama. Tapi nak buat ni payah. Kita senang je kan bahawa hidup beriman apa semua, macam kita hadapi sekarang ni. Setiap hari, setiap keadaan kita ada cabaran kita. Kita menyelesaikan perkara-perkara ini dalam keadaan Islam. Masalah kita ikut cara Rasulullah, penyelesaian dia ikut petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Barulah bila kita hidup dalam keadaan itu, Allah Ta'ala akan matikan kita dalam keadaan beriman, insya-Allah. Jadi umpamanya orang semayang Allahu Akbar, baca elok dengan pengertiannya, sujud apa semua, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sah semayang dia. Ini hidupnya selamat daripada awal sehingga akhir. Yang pertama. Yang keduanya dikata wa minhum, ada di antara mereka yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Dia ditakdirkan hidup lahir dalam keadaan kafir, tapi lepas tu dia membuat pilihan hidup juga dalam keadaan kafir, bukan Islam. Lalu matilah dia dalam keadaan kufur, bukan Islam. Tidak ada bahagian di dalam syurga Allah. Kalau ikut Al-Quran dan Sunnah, syarat nak masuk syurga adalah Islam. Islam. Bila ada je asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, buruk mana perangai pun direndam dulu dah dalam neraka tu. Tapi Allah dikatakan akan masuk syurga. Sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tak termasuk syafaat daripada Rasulullah lagi. Okay? Tapi orang yang macam ni tidak ada peluang dia untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, bahagian ketiganya, wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Ada di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, tapi mati dalam keadaan kufur. Waliyazubillah. Ini kita takut. Sebab itulah kalau kita nak jadikan seorang itu sebagai idola, jangan jadikan orang hidup sebagai idola. Walaupun sebaik mana dia pun. Si A ni memang daripada kecil sampai besar kita ingat dia Allah, memang ahli syurga lah kita kata. Tapi tak boleh kita jadikan dia contoh, kecuali dia mati dalam keadaan betul-betul baik, barulah kita sebut baiknya apa ni. Itu. Sebab selagi mana dia hidup, dia tak akan terlepas daripada godaan-godaan syaitan. Ingat dulu kalau kita baca kitab-kitab tua, dia kata seorang abid yang bernama Basisa, yang terkenal itulah. Dia kata anak-anak murid dia pun wali-wali Allah. Allah Ta'ala bagi cubaan kepada dia, sehingga mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan tunduk pada iblis. Itu cerita. Itu kita takut. Sebab itulah dalam Islam ni ada satu kaedah, dia kata al-a'malu bil khawatim. Amal itu dikira akhir tu, pengakhiran tu. Akhiran baik, okey. Solat, saya tadi bagi contoh solat. Solat ni sembahyang, okey. Baca Fatihah okey, rukuk okey, sujud okey. Tahiyat, dak sampai tahiyat dia bagi salam dah. Adapun batal niat sebelum bagi salam, tak ada bagi salam, KO lalu solat dia. Sebab tak habis.
Tak sampai Assalamualaikum warahmatullahi, tak sampai habis. Tengah-tengah sujud akhir, tengah-tengah tahiyat tu orang panggil dia nyaut lagi. Tak habis solat. KO, tak semayang lah dia. Begitu juga orang yang beriman ni. Dia lahir dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Hidup dalam keadaan Islam, alhamdulillah. Tapi akhir-akhir saat kita menghadapi sakaratul maut, itulah saat yang syaitan tu dok berehat. Aku akan kejar juga orang ni sehingga dia jadi kafir. Contohnya dia kata gitu. Sebab itulah di samping kita sakit, bos, mari. Jadi siapa yang boleh istiqamah dalam keadaan ini, insya-Allah dia akan berjaya. Tapi siapa yang tak boleh istiqamah, saat akhirnya dia tergoda oleh syaitan, dia akan terima padanya. Dalam sabda Rasulullah yang selalu disebut orang itu, wa anna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fa ya'mal bi'amali ahli an-nari fa yadkhulaha. Seorang lelaki itu yang beramal dengan amalan-amalan ahli syurga sehingga orang kata taklah jarak di antara dia dengan syurga ni melainkan satu hasta je. Hebat sangat. Tapi dia beramal lepas tu dengan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhulaha, dia akan masuk neraka. Atas pilihan diri sendiri. Kalau dia tahan menghadapi godaan iblis, godaan syaitan, godaan hawa nafsu, dia akan berjaya, insya-Allah. Tapi yang ketiga ni dia gagal, wa yamutu kafir. Dewasa ni banyak orang yang bertukar agama kerana kahwin. Itu juga fitnah tu. Fitnah perempuan lah tu. Sanggup memeluk agama lain kerana kahwin. Ini orang yang menukar agama dengan harga yang sedikit. Na'udzubillah. Dan jenis yang keempatnya, wa minhum man yuladu kafira. Ada di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan kufur, tak beriman. Ayah mak dia mak saleh. Mak saleh orang putih lah, bukan mak soleh tu. Soleh yang baik tu tak, orang putih. Tapi ada ke orang putih yang beriman? Tak. Maknanya dilahirkan dalam keadaan mak ayah yang bukan Islam. Dia hidup dalam keadaan bukan Islam. Wa yamutu mu'minan, tapi dia mati dalam keadaan Islam. Ini juga orang yang berjaya. Pilihan diri masing-masing nak buat mana. Allah Ta'ala bagi pilihan pada kita. Okey? Itu pesanan yang ketiga. Pesanan keempatnya dalam khutbah ini dia kata, marah itu adalah batu api ataupun bara api yang diletakkan dalam diri anak Adam. Bila api ada dalam, bila naik marah tu mata merah, telinga merah, pipi pun apa tu, wajah merah. Api kan, kena bakar api. Okey. Tahan marah ni, tubik orang-orang tahan marah. Tapi Rasulullah pesan, faman wajada zalika fal ardul ard. Siapa yang rasa marah seperti demikian, tahan marah, maka bumi. Api hanya dipadamkan dengan dua benda. Biasa kita padam api, air, tanah. Simbah tanah, air. Lain ni ada daging apa semua tu kan, tapi biasanya dua. Sebab tu bila iblis mendapik dada, aku lebih hebat daripada Adam, kamu cerita Adam daripada tanah, aku daripada api. Sebenarnya salah. Api tu dimatikan oleh tanah. Kita tengok kebakaran hutan-hutan di Kanada dan apa semua kan.
apa tu, ada nak cari bomba payah. Dengan kapal terbang jadi bawa tanah ditabur. Okey. Jadi dua unsur yang boleh merawat marah ini, padamkan api ni, tanah dan air. Rasulullah pesan, siapa yang marah maka bumilah. Fal ardul ard. Maknanya kita kena dekatkan diri kita dengan tanah. Orang tengah duduk, orang tengah diri, duduk cacang, duduk lagi cacang. Duduk cacang, berdiri. Orang tengah berdiri, kalau dia marah, dia kena duduk. Kau dekat kan dengan tanah. Apa rasional dia? Kalau berdiri ni nak buat benda yang dia marah tu senang sangat. Sepak ke, tapau ke, tumbuk ke, senang ya. Tengah diri, tengah dalam keadaan ready to action, nak bertindak. Bila duduk nak nyepak orang, payah dah. Kau lambat sikit lah, kau reda sikit marah tu. Orang tu pun tinggi daripada dia. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, dia kena buat apa? Dia kena baring ke, nerak ke, kena tepek pipi dia tanah. Cara. Kalau tak boleh lagi, obat kedua, pergi ambil air semayang. Itu cara kawal marah. Dan terbukti berkesan lah. Jadi kita kena amalkan. Jangan terlampau cepat marah, amalkan pesanan-pesanan Rasulullah ini. Ketahuilah bahawa sebaik-baik manusia ialah orang yang lambat marah. Orang kata gajah rimau pun dia senyum. Itu orang baik. Bukan orang tak ada perasaan, orang yang boleh kawal marah dia. Siapa kau tak ada marah? Semua ada marah, tapi dia boleh kawal. Marah itu adalah satu fitrah, dia kena kawal. Wal kadhiminal ghaidh. Dia tak kata orang yang tak marah langsung, orang yang boleh menahan marahnya. Wal kadhiminal ghaidh. Wal 'afina 'an nas. Yang keduanya, orang boleh memaafkan orang lain pula. Okey. Sebaik-baik manusia ialah yang lambat marah tetapi cepat boleh rela. Bila dia marah, orang kata sikit, okey tak apalah, nak buat kan ni, boh kan pelajar tu kerja mari lambat, boh marah. Tiba pekerja tu kata, boh bukan sengaja boh, hari ni boh hari ni boh tengah jalan, nak buat kan ni, marilah, kenapa lah. Contohnya lah, cepat dia calm down, tenang. Okay. Dan sebaik-baik sejahat-jahat manusia adalah orang yang cepat marah. Dulu ada dalam kitab-kitab lama juga diceritakan, ada seorang tu dia kembara lama, berpuluh-puluh tahun, belah-belah tahun, kat 20 tahun. Balik tu dia tengok bini dia dengan seorang lelaki dalam rumah. Dia pun apa lagi, ambil pedang nak bunuh. Nasib baiklah dia cepat marah. Sebaiklah dan di stok dulu. Anakmu ni kata. Dia mengembara berpuluh-puluh tahun. Balik anak besar. Daripada dalam badan mengandung. Nasib baik. Itu berlaku pada generasi tabi'in dulu. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang cepat marah tetapi lambat redanya. Lambat boleh tenang. Orang kata guana pun bagi sebab guana pun tak. Ini sejahat-jahat manusia. Okey, kita cepatkan sikit. Pesanan keenamnya, dalam khutbah ini Rasulullah mengatakan bahawa setiap orang yang mengkhianati amanah diberikan bendera pengkhianatan pada hari kiamat. Sejauh mana, sebanyak mana dia khianat. Kita ada amanah masing-masing.
Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj ditunjukkan seorang lelaki yang kutip kayu api. Amanah maknanya kepercayaan. Kita memang suka orang percaya kita, tapi kita kena buat lah. Tapi Rasulullah tu ditunjukkan seorang yang kutip kayu api. 1, 2, 3, 4. Awal tu okey lagi, tapi berat sangat kayu api atas belakang dia jadi bongkok. Dia pun tambah lagi. Siapa merakuk macam buaya, tambah lagi. Dok larat dah nak pikul tu, tambah lagi. Inilah orang yang umatmu ya Muhammad yang suka sangat pegang amanah tapi tak buat amanah tu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Taala berikan kepada suruh kepada kamu supaya menunaikan amanah pada hak yang mempunyainya. Rasulullah digelar Al-Amin sebab apa? Walaupun orang-orang Quraisy ni marah pada Rasulullah, Abu Lahab marah pada Rasulullah, Abu Sufyan, Abu Jahal marah pada Rasulullah, tapi bila Abu Sufyan nak pergi berniaga di Syam, Abu Sufyan nak tinggal pada siapa barang ni? Paling kiri paling kanan, dok yakin belakang dengan orang lain. Tengok Muhammad lah tukang jaga. Boh barang dia, emas perak dia di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Islam ni kena ada sifat amanah. Dan jalankan amanah tu, jangan cuaikan. Kalau kita sebagai pekerja, kita tak boleh cabul kepercayaan bos kita pada kita. Itu amanah kita. Dan sebesar-besar amanah dan sebesar-besar pengkhianatan ialah bila kita mengkhianati amanah umum berkaitan dengan manusia. Kita kena tunaikan amanah. Kita jadi pemimpin ke pengurusi ke apa, kita kena tunaikan amanah itu. Itulah pesan-pesan Rasulullah. Saya cepat baca 6 pesanannya. InsyaAllah kita tengok diri kita dan sejauh mana kita berjaya buat perkara-perkara yang baik, tinggal perkara-perkara yang negatif dalam pesanan-pesanan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di waktu yang sama minggu hadapan. InsyaAllah segala yang baik ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.